tidakkan memperolok, mempersendakan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Murtad, keluar dari Islam, mati masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya, tak keluar. Yang ni yang kita jangan lalai ni. Satu, kalau nisbah baik tu, dengan saya sebut, kalau orang Islam yang cuai dalam bab belajar, bagus orang kafir lagi. Kafir mana? Kafir yang tak sampai surah Islam. Dengar elok-elok ayat saya tu. Kafir yang tak sampai surah Islam, mereka lebih baik daripada kita orang Islam yang cuai belajar, yang cuai tu sampai ada benda salah dalam akidah Islam. Buat misal contoh akidah salah, dia kata semua Islam, semua agama dalam dunia sama je, Hindu ke Buddha ke semua betul, semua ke syurga, tapi masing-masing punya jalan. Orang Islam tu cakap itu. Hindu pun tak kata itu. Dia kata Hindu juga masuk syurga, orang lain tak ada masuk syurga punya. Hindu cakap gitu, tapi dia tak pernah sampai surah Islam. Hak tu ahli fatrah, mati memang kafir, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, pasal tak sampai surah Islam, tak ditaklif masuk Islam, dengan rahmat Allah Ta'ala masuk dalam syurga tu. Ya ni, Islam daripada kecil, pergi bodoh tak pergi belajar, sampai dia kata Islam dengan agama lain sama, dia tak mengiktiraf din sebenarnya adalah Islam, bahkan mengakui ada din selain pada Islam, mengakui pula ada Tuhan selain Allah Ta'ala, mati kafir, murtad namanya, tak keluar daripada neraka, kekal abadi selama-lamanya. Isu kita duk cerita ni, cerita apa? Cerita masalah perutusan Rasul. Cuma kita tak ada Rasul. Cuma yang ada kat kita adalah istilahnya pewaris Rasul. Kalau tak waris pun, kita adalah orang Islam yang warisan Islam dengan warisan. Nak sebut gini, bila hantar Rasul ditaklif kat kita, kita bukan hantar Rasul, tapi kita daripada kecil dah Islam, ditaklif kat kita untuk mempelajari semua selok belok agama Islam. Dan ada wasiat hari Jumaat sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam Islam, akidah betul, Islam betul, taat, patuh, takwa pada Allah Ta'ala. Maklumat ni bab Islam ni, walaupun tak jadi ustaz, tapi tanya je bab akidah, tanya je bab fiqh, best. Pasal orang Islam, bukan Islam 2-3 hari, bahkan beranak-beranak dari Islam. Sepatutnya macam tu. Di mana yang kita tak dapat, dengar elok, mengakulah kita cuai, dan masih belum terlambat, pasal nyawa masih di kandung badan, pergi belajar elok-elok apa yang sepatutnya kena belajar, terutama dalam bab akidah. Kita dah bicara ni. Pasal zaman sekarang banyak sangat tuan-tuan bab-bab yang kata menyeleweng daripada akidah ni. Baik. Ya. Ada dua soalan. Pertama, ada sebut bunyi Arab sikit. Jawab nak faham tak faham. Soalannya, adakah dakwah bil hal dengan sebab itu ditaklif pada orang kafir untuk masuk Islam? Faham soalan tak? Apa dakwah bil hal? Dakwah bil hal macam kita lah, azan, ada orang Islam main masjid, tengok masjid pula bubuh nama Masjid Cina. Cina lah, Muhammadiyah lah kan, dia punya asal namanya, tapi bunyi Cina, tengok color pun bubuh warna angpau kan. Pasal apa? Kod lah. Dengan kita buat color macam tu, nanti dia kata wah orang Islam ni banyak bagus mah. Kita punya warna angpau pun dibubuh dia punya masjid mah. Soalan macam tu lah kan. Tuan-tuan tolong jawab boleh tak? Adakah itu dah dikira dakwah untuk dia masuk Islam, dengan sebab tu dia kena masuk Islam? Jawab. Pernah dengar perbahasan macam tu? Kalau azan je dia orang faham tak? Tak faham. Jadi tuan-tuan dah jawab kan? Bahkan kalau saya jawab, saya kata gini, jangan kata orang kafir nak faham Islam, nak faham bab ketuhanan, bab Allah, bab Nabi, bab Rasul. Orang Islam pun dengan azan tak faham. Tu dengan orang Islam yang dengan azan, orang Islam yang main ngaji pun ada yang tak faham Islam lagi, duduk tidur. Pasal apa?
Dia tak boleh, dia ada mental block dia block dia. Aku nama ustaz ni pula cengeng nak mampu sikit-sikit murtad kafir murtad. Tapi jangan tak tahu hak kafir, dia tak faham Islam, tak ada taklif. Kita engkau buat bodoh tak mengaji, mampu correct kau sikitlah macam tu. Jadi atas jawapan pertama, soalan pertama tu, adakah maksudnya dengan hal yang ada pejabat agama, sikitlah ada majalah agama, ada CD agama, ada buku agama, okey, ada orang Islam keliling kita. Kenapa orang kafir tak tanya kita Islam tu macam mana, lebih kurang itulah. Adakah disuruh mereka bertanya pada orang Islam? Masyhur sebut ulama tak syarat dia orang tanya, pasal dia orang tak disuruh untuk dia orang tanya Islam ke kita, tapi kewajipannya adalah kita kena sampaikan Islam ke mereka. Jadi kalau kata dengan apa Islam yang ada, tak pernah kita jumpa dia ajak dia masuk Islam. Macam mana geng-geng dakwah tabligh tu buat pergi rumah ke rumah, cerita dia Islam macam tu kot saya nak sebut tang tu, dari si fokus pergi rumah ke rumah. Nampak Hindu atau dia tanya awak apa? Agama sebenarnya bukan Hindu, Islam adalah agama sebenar. Hindu ni tak betul. Tapi ilmu kita kena mantap. Gedebak 4 jam. Jumpa pula bukan jumpa hak bawah ni, jumpa Tok Sami dia. Tok Cha dia. Gedebak. Dia faham. Itukah? Dia nak hujah dia, hujah. Jadi orang macam tu kalau ikut baru sampai taklif. Jadi dengan hal, kalau masuk sebut ulama tak ditaklifkan dia untuk masuk Islam. Okey, soalan kedua, adakah selesai dengan ceritakan kebaikan Islam? Islam ni kalau buat nanti orang talak mencuri. Pasal apa? Siapa mencuri kena potong tangan. Semua orang takut. Kita tak cerita buat ketahanan, kita cerita hudud dia kat dia. Macam mana sekarang punya isu hudud Kelaya. Kalau bikin ini minum arak sebat semua nyonya akan seronok. Pasal apa? Dia punya suami semua talak mabuk, tarak kaki betina punya. Pasal apa? Zina pun talak boleh. Apa itu zina? Itu adultery. Naik sikit orang putih. Itu zina lah. Tahu. Itu tahu. Itu banyak suai punya. Dia cerita gini. Kita cerita kebaikan Islam. Islam banyak baik-baik apa. Adakah macam tu ditaklif ke dia? Masyhur sebut ulama tidak. Dia nak jadi taklif masuk Islam mesti la ilaha illallah. Ya, dengan ajak, dengan dakwah, cerita. Kalau dia kata apa itu la ilaha illallah, kita cerita dia. Tuhan sebenar ialah Allah. Nama dia Allah. Itu Vishnu, Weda apa tu, clear dengan dia. Tu yang kita tak boleh cuai menuntut ilmu tu. Yang sepatutnya kerja tu siapa kena buat? Jawab. Semua orang Islam kena buat kerja tu. Soal, ada buat tak kerja tu? Dengar saya sebut, saya pun tak buat kerja tu untuk saya pergi jumpa orang kafir saya ajak. Pasal apa? Sikit saya sebut ini. Saya jumpa orang Islam pun tak larat nak bekerja nak jumpa. Pasal apa? Orang Islam pun jenuh nak berbetul supaya orang Islam betul balik di atas landasan. Nak jumpa orang kafir pula, nak berdebat boleh, cerita boleh, setakat saya ngaji boleh lah. Nisbah saya ni, kalau tuan-tuan tahu ukur lah. Saya dah kata ini. Kalau kita ajak dia pula, kadang-kadang ada jadi payah dengan sebab suasana atau fenomena orang Islam kita lah ni. Katalah kita ajak orang Cina masuk Islam, Tokyo kawan masuk Islam, Islam banyak bagus dia kata apa? Islam banyak bagus you tengok orang Islam duk curi kita punya barang dalam kedai sini semua orang Islam kita punya pasu bunga pun dia bawa lari pagar rumah pun bawa lari. Ini tak ada orang lain polis sudah sah kan, semua orang Islam ganja semua orang Islam. Itu apa merempatnya, itu paras miskin tegar punya, itu pun orang Islam. Orang tengah lagi bagus macam mana mau suruh kita orang masuk Islam? Mampu kita berjawab kan? Boleh berjawab. Tapi jenuh cerita. Tu nak kata nisbah tanggungjawab tu ada macam mana pun. Kalau saya sebut tadi nisbah saya sendiri tak buat tanggungjawab tu. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, nisbah tanggungjawab tu adalah wajib. Dan dia adalah hukum fardu kifayah. Sikit dengan bahasa fardu kifayah tu. Kita biasa dengar fardu kifayah ni amar ma'ruf nahi munkar, betul. Baik, apa benda mungkar paling besar di keliling kita? Jawab.
mengiktikad ada Tuhan selain Allah Ta'ala, tu mungkar lah. Dia lebih besar mungkar daripada orang buat maksiat. Satu. Begitu juga mungkar yang besar apa dia? Orang Islam yang sampai dah tak jadi Islam lah. Disebabkan jadi murtad, duk mengaku jadi Nabi, duk mengaku jadi Tuhan. Mula tu ada Wahabi, Syiah, duk itikad Allah Ta'ala di langit. Allah Ta'ala pun ada muka, tangan, duk itikad Allah Ta'ala macam member dia. Duk itikad Nabi Muhammad pun tak jadi khalifah. Jadi orang jadi khalifah ni Sayyidina Ali pun dapat wahyu lagi. Oh tu Syiah tu. Imam-imam pula ada 12 imam ni semua dapat wahyu lagi. Oh kacau. Hak ni macam dia nak betul balik orang Islam ni, yang kalau ikut tanggungjawab tu, kat kita tu kena berbetulkan orang Islam. Okey, tangguh tak? Alhamdulillah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat kita hadir sekalian, kalau pandang pada sudut taklif tu, kita memang kena sampaikan dakwah Islam tu ke orang kafir. Kalau ikut ada tanggungjawab situ. Dan dari segi hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau keliling kita tak ada seorang membuat kerja tu, kena faham bahawasanya kita telah berdosa kerana telah mengabaikan tugas tersebut. Itu nisbah dakwah ke orang kafir. Begitu juga telah berdosa kita tuan-tuan yang kita telah mengabaikan mengajak orang Islam keliling kita yang tak boleh taat pada Allah Ta'ala, tinggalkan maksiat tu. Sama ada maksiat tu yang berupa judi, arak, apa dan sebagainya, ataupun maksiat itu ialah maksiat akidah. Sama ada maksiat akidah tu yang nama liberalisme, pluralisme, apa lagi sistem Islam punya pahaman anti hadis, apa lagi itu yang nama Wahabiism, Syiahism, apa yang nak sebut tak pandai kan, model-model ni yang lain ni macam-macam. Dari segi hukum kita wajib cerita dengan akidah sunnah. Sekali saya sebut, nisbah cerita kalau ikut tanggungjawab kita tuan-tuan, pergi ngaji bagi betul, hak dah betul, betulkan apa yang salah. Tapi dengar, kat kita banyak ni tuan-tuan, apa dia?
Jangan kata nak cerita apa dia yang betul dan boleh benteras apa yang salah. Kita pun duk pening lagi, duk fikir mana betul mana salah. Dengar saya cukup ayat tu. Kita pun masih pening lagi. Nak kira nak nilai mana betul mana salah. Yang ni pun ustaz juga, ni pun ustaz juga. Ustaz ni kata ni betul, ustaz ni kata ni betul. Tu. Macam mana pun saya nak sebut gini. Nisbah ilmu jangan tak tahu, wajib menuntut ilmu dan wajib kita cari ajaran Islam yang betul-betul yang macam mana Rasulullah ajar. Kita tak boleh memada dengan Islam yang kita kata aku ikut ustaz ni lah. Kalau aku salah pun aku ikut ustaz ni, esok ustaz ni jawablah aku ikut dia. No. Dia akan kata apa? Aku bukan suruh ikut hampa, ikut aku. Hampa pergi kata ikut aku apa? Itu ayat dia. Setiap manusia dia akan berlepas diri, dia akan esok daripada siapa nak jadikan dia sebagai hujah untuk menambahkan seksa ke dia. Hatta kalau kita katalah kita cuai tak mengaji tu, kata ni sebut syaitan punya kerja, sesatkan kita dalam berjalan Allah Ta'ala. Syaitan kata apa tuan dalam Quran? Fala talumuni walumu anfusakum. Hampa jangan nak caci-caci aku, tapi cacilah diri hampa sendiri. Pasal apa? Dengar. Syaitan kata apa? Ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrikhi. Kamu semua, ma antum wa ma ana bi musrihikum. Aku, kata iblis, tak pernah pergi jerit dekat telinga hangpa, bahasa mudah dia gitu. Wa ma antum bi musrikhi. Hangpa pun tak pernah jerit kat telinga aku, bagi aku lari daripada hangpa. Siapa yang memang pernah dengar syaitan bisik kat telinga dia? Weh, tu saya sembahyang. Balik. Tu saya dengar mengaji, balik. Ada? Ada? Itu tuan-tuan duk merepek, duk balik, tak mau mengaji tu apa? Siapa? Tuan-tuan lah. Apa nak salahkan syaitan? Syaitan akan lepas diri. Orang yang sesat akan melepas diri. Kalau dia ikut Syiah, Khomeini apa? Khomeini pun apa? Hampa dia ikut aku apa? Hampa dia ikut, tuan-tuan dia ikut Tuhan Harun. Tuhan Harun kata apa? Aku tanpa hampa bodoh, tak tahu. Aku bukan Tuhan, aku berak makan punya hampa lah. Macam mana pun nak sebut apa dia tuan-tuan? Nak sebut dari segi kat kita wajib kita ditaklifkan untuk wajib dicari apa yang hak, yang sebenar ni. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, yang hak hanya ada satu. Atas akidahnya tu yang ahli sunnah wal jamaah. Yang tu yang kitab kita baca tu ahli sunnah wal jamaah. Satu tuan-tuan duk dengar apa macam-macam tu, yang saya buka ruangan soalan tu, kok tuan-tuan ada apa-apa dengar gelong apa tak faham tu. Yang ni pun kita duk bicara ni kaedah ahli sunnah wal jamaah saya sebut ni. Siapa nak panggil ahli fatrah, tak panggil ahli fatrah. Siapa yang nak kena taklif, tak kena taklif. Yang ni lepas pada api neraka pasal dia tak sampai seruan Islam. Yang ni hukum tak sampai seruan Islam, walaupun sebelah rumah kita, walaupun dia tengok kita pakai serban, kita duk sembahyang, kita duk baca Quran, tapi dia tak pernah dengar explanation tentang Allah tu siapa, Nabi Muhammad tu apa. Bahkan dengar sikit lagi kalau saya sebut, jangan kata dia nak dengar explanation daripada kita pun tak reti nak bagi explanation kat dia. Nampak tu? Itu yang kata apa taklif? Tak ada taklif. Tu kita macam mana? Kita pun sendiri kita tak boleh explain dengan bab ketuhanan ataupun bab Rasul yang sepatutnya kita sangat mahir sepatutnya benda itu. Bab ketuhanan, bab Rasul. Jangan tak tahu tuan-tuan, kita telah cuai di sebelah belajar. Apatah lagi takut-takutnya alang kepalangnya akidah kita dalam bab Nabi dan Rasul, dalam bab ketuhanan adalah salah. Sikit kalau saya sebut apa salah-salah tuan-tuan. Suatu masa dulu kita pernah dengar ada orang besar juga dalam Malaysia tuan-tuan, dia kata apa? Kita sebenarnya di akhirat esok tak ada titian sirat. Tuan-tuan pernah dengar? Tuan-tuan tak baca surat khabar, tak ikut perkembangan, tuan-tuan tak tahu lah tu. Saya kadang tak juga baca, tapi orang main tanya, Ustaz macam mana ada orang nafi sirat ni? Sirat ni antara benda yang maklum fiddin bidururah. Dia benda yang simply known among the Muslim. Wajib ada sirat. Maksudnya wajib i'tiqad sirat ada tu, janji Allah, janji Rasulullah tu. Suratan amalan, ada timbang, ada hisab, wajib i'tiqad tu. Apabila dia kata titian sirat tak ada, dah habis hisab, apa timbang, apa semua, ahli syurga pergi syurga lah, buat apa pula, pergi cerita lalu atas jambatan lah, apalah, gini lah, jatuh lah. Oh, dia pelekeh-lekeh pula akidah tu. Jangan tak tahu tuan-tuan, ayat tu ialah ayat kufur bab akidah.
Satu pasal menafi, yang kedua memperolok. Itu juga kadang-kadang kita dengar bab Rasul, ada orang kata macam mana, Nabi Muhammad ni sebelum dia jadi Nabi, dia pun orang kampung biasa je. Allah Ta'ala pun belum lagi nak pilih dia jadi Rasul sebelum dia jadi Rasul. Lepas tu orang Ta'ala duk tengok siapa dia lah nak jadi Rasul ni. Lepas tu orang Ta'ala choose Nabi Muhammad. Jangan nak buat kerja gitu. Wajib intikad, Allah Ta'ala dah tentu dah siapa dia Nabi Rasul akhir zaman sebelum cipta alam ni lagi. Bahkan datang masyhur dalam akidahnya memang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, wajib intikad Allah mula-mula sekali nisbah cipta dia cipta adalah roh Nabi Muhammad yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Cuma nur apa-apa ni tu adalah cerita mengarut, jaga elok-elok tu. Tapi nisbah kata Allah Ta'ala mula-mula sekali dicipta pasal Rasulullah, awal-awal kajian dia nisbah bangkit, dia last. Yang tu yang ada isyarat dalam Quran surah Zukhruf, dia kata apa, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Rasulullah, ana awwalul abidin, aku adalah orang yang mula-mula sekali mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Atas sebagai ulama tafsir, dia kata itu adalah ayat Quran nak menunjukkan maksudnya Rasulullah adalah makhluk yang mula-mula sekali wujud. Pasal apa? Dia kata fa'ana awwalul abidin, I'm the first person yang sacrifice diri dia, buat pengorbanan, buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi saya nak sebut ada pahaman-pahaman salah tu. Itu yang ada yang kita dah sebut bab ketuhanan, ada yang duk i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala ni dia sebenarnya tak menentu lagi apa ketentuan kita. Kita ni bila kita dah buat usaha ikhtiar, kita pilih, kita minta, barulah Allah Ta'ala memutuskan mengikut kehendak dia. Tu itu bab qada dulu. Begitu gak duk kata Allah Ta'ala duduk di langit, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, tuan. Banyak benda tu kalau nak sebut satu-satu, tu yang kena mengaji satu-satu bab akidah dengan kitab, dengan catatan dobit, elok ambil satu-satu fakta tu. Dan dengan kita faham tu pula kita boleh menilai ustaz ni okey, sama lain. Ustaz ni bunyi gelong sikit. Ustaz ni gelong kat ni, ustaz ni wajib kan? Wajib dengar tu sebut. Wajib. Pada zaman kita lah ni Rasulullah menaik syarat, dia kata kita akan berpecah pada 73. Okey, saya tak cara nak syarah panjang itu. Cuma asal kita bicaranya nak kata ke atas kita wajib pergi belajar elok-elok mana nama akidah ahli sunnah wal jamaah, pasal yang benar satu. Pasal Allah Ta'ala isyaratkan wala tattabi'un subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikut jalan banyak-banyak. Pasal ikut jalan hadza sabili, hadhi sabili ad'u ila Allah. Ni sebab kerja dakwah, mengajak manusia buat kebajikan, beriman dengan Allah Ta'ala dalam apa-apa yang istilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini satu-satu jalan Rasulullah. Nak syarah tu agak panjang, memang kena ngaji elok-elok semua. Dasar kita bicara tentulah tanggungjawab kita mencari ilmu dengan ilmu mengikut panduan dan disiplin akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajib anda dengar tu, wajib. Siapa-siapa cuai berdosa dah mesti. Dia tengok salah, tak tepat dengan realiti. Tu yang takutnya kita, pasal boleh bawa pada kufur. Alhamdulillah. Buat misal tuan-tuan tolong jawab. Kadang-kadang benda ni simple je, tapi ada orang bercakap macam tu. Ada orang kata macam ni, Nabi Adam ni sebenarnya bukan Nabi dan bukan Rasul. Dia memang makhluk pertama sekali Allah Ta'ala cipta, tapi dia bukan Nabi dan Rasul. Okey tak? Dengar saya bagi alasan, tuan-tuan lawan alasan saya. Ni alasan orang sesat lah. Dia kata apa? Macam mana nak jadi Nabi Rasul? Kan dia asal duduk dalam syurga. Kan dia larang, kan Nabi Rasul ni mesti maksum, tak berdosa. Kan dia makan buah kuldi tu berdosa lah weh. Kau tak faham ke kata dia? Macam faham tak saya sebut apa ni? Berdosa lah makan buah kuldi. Bila makan buah kuldi berdosa, Allah Ta'ala campakkan dia ke dunia. Sedangkan kita wajib berpegang maksudnya Nabi Rasul ni adalah maksum. Tengok Nabi Adam pun buat dosa, dengan sebab itu kita ni ada kat dunia. Lepas tu dia buat salah dengan sebab makan buah larangan tu. Nabi Rasul apa duk buat larangan? Sekali lalu dengar macam mana? Okey. Hujah lawan. Apa boleh? Dengar tuan saya nak sebut. Wajib tahu hujah tu. Pasal i'tiqad gila anak mampu tu.
Macam mana kita duk sedia maklum Nabi Adam ni Nabi Rasul, Nabi yang mula sekali, tapi dia boleh nafi dan dia menggunakan kaedah dia lah, cara hujah dia untuk menunjukkan bahawasanya Nabi Adam ni tak layak jadi Rasul pasal Nabi Adam salah pasal makan buah kuldi. Tuan-tuan jawab. Ada tak ilmu tuan-tuan nak jawab? Tuan-tuan memang tahu tak betul? Betul? Cantik tu, betul tak? Betul tak pahaman ni? Tuan-tuan kata betul, murtad lah ni ya. Wajib syahadah lain. Tapi nak lawan tak pandai. Tuan-tuan nak kata apa tu? Dengar saya sebut, kasar sikit saya sebut. Itulah kita bodoh tak pergi ngaji. Macam mana pun tuan-tuan boleh bertahan di atas akidah. Tuan-tuan yakin Nabi Adam, Nabi Rasul. Nak kata apa pun kata lah. Merepek ni. Merepek pahaman mana tu? Sekali pun dia bawa ayat Quran, tuan-tuan tak ganjak. Kalau tuan-tuan ganjak, dengar ni, tak ada khilaf ulama, tuan-tuan murtad lah tu tak? Dia bawa ayat Quran lagi, fa'asa adamu rabbahu faghawa. Saja saya nak sebut golongan sesat tuan-tuan, dia bawa hujah dengan Quran tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada skill faham. Sesat tu yang ramai orang jadi Syiah siapa? Syiah hujah pakai Quran tuan-tuan, tapi hujah Quran ikut kepala otak dia. Wahabi hujah pakai Quran, tapi dia hujah Quran ikut kepala otak dia. Buhbi, siapa-siapa yang nama sesat, semua sesat hujah dengan Quran hadis kan? Kalau saya bagi sebut contoh hadis, dia guna ayat Quran surah Ar-Rah rasanya orang Taala sebut gini, fa'asa adamu rabbahu faghawa. Apa translation ni tuan-tuan tahu? Fa'asa, asa ni maksiatlah, telah buat maksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Tuhannya orang Taala lah, dia buat maksiat. Betul apa jadi bila dia buat maksiat? Faghawa. Apa ghawa? Sesat. Tu translation ayat Quran tu. Nak jawab macam mana? Tuan-tuan tak pandai cirit kan? Tuan-tuan boleh pegang di atas akidah yang betul, merepet, aku tak mau dengar, merepet, aku tak tukar daripada aku. Nabi Adam, Nabi Rasul. Okey, solid. Tapi tetap nak kata gini, bodoh pasal tak boleh nak lawan. Macam mana pun tuan-tuan pun main tak, tengah nak tidur ni fikir, betul juga dia cakap. Pergi. Itu ke Nabi Adam. Tengok saya sebut ni. Ada orang kata macam ni pula, bukan saja Nabi Adam, Nabi Muhammad pun buat dosa. Pula. Mana dalil? Ayat Quran. Saya saja nak tunjuk kat tuan-tuan, orang sesat dia akan berdalil dengan Quran. Saya nak sebut. Kita duk baca wadduha tu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lagi? Sambung. Wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Lepas tu wa wajadaka dhallan fahada. Do you know what's the meaning? What's the translation? Saya tanya translation, tuan-tuan tafsir, tuan-tuan kena pergi ngaji tau. Jangan ambil translation bodoh. Dengar. Pasal memang orang-orang sesat macam ni, dia akan kaedah dia nak kacau kita dengan akidah. Dia hanya berpegang dengan translation word by word only. Apa maksud tu? Wa wajadaka dhallan. Adakah tidak Allah Ta'ala telah mendapati kamu dhallan? Apa maksud dolal, dolin, mana apa? Sesat. Allah Ta'ala yang kata, adakah tidak Allah Ta'ala dapati kamu dalam keadaan sesat? Lepas tu fahada, kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk. Nabi Muhammad pun kata dia mula-mula sesat dulu. Sedangkan kita belajar bab Nabi Rasul, kita akan jumpa nanti bab Nabi Rasul ni wajib i'tiqad Nabi Rasul ni dia maksum sejak pada lahir. Itu macam mana tuan-tuan nak jawab? Kalau tuan-tuan boleh pegang macam ni cukup dah. Saya nak urai tu agak panjang tau, tapi saya nak kata gini, peganglah dengan akidah yang betul. Nabi Muhammad mustahil ada buat dosa, Nabi Adam mustahil buat dosa, semua Nabi Rasul mustahil buat dosa. Cerita macam tu macam mana? Itu dia translation Quran word by word only, huraian ikut kepala otak dia. Tuan-tuan boleh pegang macam tu, okey? Kalau tuan-tuan duk angguk, betul juga nak. Tambah pula dia provok pula. Tuan-tuan dah disalahkan ajar akidah oleh orang dahulu. Kita orang Melayu ni telah lama sesat dalam bab akidah. Lama dah tuan-tuan. Mari kita balik pada ajaran yang sebenar. Tuan-tuan pun. Gini tuan.
Sikit soal. Tuan-tuan tak takut ke dengar macam tu? Oh. Saya ngaji dulu, ya Allah. Macam ni ke? Macam ni ke? Kalau kita dah biasa dengar akidah yang solid tu, kita daripada dulu duk dengar akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 20 lah apalah dan sebagainya, tak apa. Tapi tak apa pun mai orang usik, kita tak reti nak lawan, silsilah terpaling kan. Macam mana pun saya nak sebut tu apa dia?